Razik Kumaini bin Muhammad Yusri. Nama menteri saya 01DDT21F2084. Saya akan membentangkan tentang pendahuluan berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri, selalunya menggunakan tajuk berita yang sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk mengelakkan pembacaan, perkongsian dalam talian dan pendapatan klik internet yang mana ia adalah serupa dengan tajuk berita clickbait dan bergantung pada pendapatan iklan yang dijana daripada kegiatan ini tanpa mengira kebenaran cerita yang disiarkan. Berita palsu yang sengaja mengaburi mata dan menipu adalah berbeza daripada satira atau parodi terang-terangan yang cuma bertujuan untuk mencuri hati penonton. Itu saja daripada saya. Saya akan terima kasih. Selamat petang puan. Nama saya Sri dan nombor metrik saya lah 01DDT2F2082. So hari ini saya ingin membentangkan tentang punca-punca berita palsu. So mari kita pergi tengok. Punca yang pertama ialah berita palsu ini makin relevan dalam politik pasca kebenaran. Dengan perluasan teknologi, makin perlunya tontonan dan bagi pengiat media, kebolehan menarik penonton kepada lawan web mereka adalah perlu memuaskan penilaian. Terdapat banyak punca penyebaran berita palsu. Salah satu ialah berita palsu akan terus menular sekiranya ada orang yang mudah terberdaya dengan kandungannya. Penularan berita palsu perlu dibendung dengan mendidik orang ramai untuk membezakan berita palsu daripada berita betul. Orang ramai perlu didedakan kepada literasi media supaya dapat mengambil langkah membendung penularan berita palsu ini. Selain itu, penyebaran berita palsu disebabkan oleh keadaan emosi seseorang yang tidak stabil. Tindakan ini disokong oleh pemikiran rasional. Apabila pemikiran tidak rasional menguasai tindakan seseorang, semua yang palsu akan dianggap benar. Kebenarannya tidak lagi terpijak kepada fakta tetapi berdasarkan emosi. So, akhir sekali, punca ialah ketagihan internet juga menyebabkan penularan berita palsu. Penagih internet berkemungkinan memuat naik status bersifat sensasi dan melebih-lebih meskipun tidak mempunyai bukti kukuh terhadap apa yang ingin disampaikan. Lumrah kehidupan masyarakat yang gemar cerita berkonsepkan sensasi berbanding fakta turun menjadi pemakin kepada individu tersebut untuk mewujudkan berita palsu. Itu saja daripada saya dan ahli kumpulan seterusnya akan menyampaikan isi lain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera puan. Nama saya Satish Kumar dan nombor matrik saya 01DDT21F2024 dan tajuk saya ialah hukuman untuk berita palsu. Dan ini adalah pendahuluan untuk hukuman pembuat berita palsu. Seterusnya, kandungan untuk hukuman pembuat berita palsu.
Kesimpulannya, hukuman-hukuman berat macam ni dapat mengurangkan penyebaran berita palsu. Sekian, terima kasih puan. Selamat sejahtera puan, nama saya Kaya Saranaki Mahendra. Nombor kad medis saya 01DDT21F2076. So, rumusannya adalah memanfaatkan penggunaan teknologi masa kini dengan sumber platform berita yang tepat, betul dan dipercayai akan kesahihannya. Berita palsu dan maklumat yang tidak sahih yang sengaja dibuat demi kepentingan sesetengah pihak. Tindakan ini sama sekali tidak bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kerasahan dan kerisauan pada masyarakat. Bersama cegah berita palsu, sebab fakta bukan dosa, tidak pasti, jangan kongsi. Yang ni contoh-contoh berita palsu tim kami dapat untuk menunjukkan kesan berita palsu pada masyarakat.